Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Ogos 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak menarik balik tuntutan saman terhadap Syarikat Petroleum Nasional Petronas bagi mendapatkan kembali cukai jualan negeri SST dalam tempoh Januari hingga Jun 2019 yang berjumlah hampir 1.3 bilion ringgit termasuk denda untuk pembayaran lewat dan faedah. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, dalam kenyataan media pada Khamis berkata, ini susulan daripada penarikan balik tuntutan balas Petronas terhadap Kerajaan Sarawak dan pengawal cukai jualan negeri dalam mengenakan SST ke atas produk petroleum Petronas untuk tempoh tersebut. Petronas telah memberikan pengesahan bertulis bahawa SST untuk produk petroleum akan dibayar oleh 7 anak syarikatnya termasuk Petronas Syarigali Sendirian Berhad yang terlibat secara langsung dalam penjualan produk petroleum di Sarawak. Anak-anak syarikat ini yang dikenal pasti oleh Petronas kini sedang dalam proses didaftarkan dengan pengawal cukai jualan negeri sebagai orang kena cukai yang akan dikenakan pembayaran SST kepada Kerajaan Sarawak. Proses pendaftaran akan diselesaikan pada 15 Ogos 2020. Dalam pada itu, pengawal cukai jualan negeri kini sedang membuat penilaian jumlah SST yang harus dibayar anak syarikat Petronas untuk tahun 2019. Ini berdasarkan kepada rekod jumlah produk petroleum yang sebenarnya dijual Petronas dan pengisytiharan nilai penjualan yang diberikan oleh anak syarikat Petronas. Penilaian tersebut akan dibuat oleh pengawal cukai jualan negeri mengikut ketentuan di dalam Peraturan Cukai Jualan Negeri 1998 dan Peraturan-Peraturan Pajak Penjualan Negeri 1998. Petronas memberi jaminan bertulis bahawa anak-anak syarikat itu akan membayar SST selepas penilaian akhir dibuat. Berita seterusnya. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senandin, Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan tinjauan ke projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS yang siap di Kampung Tudan, Kampung Muhibah dan Kampung Masjid di dalam kawasan Dun Senandin. Projek PPRMS ini adalah inisiatif Kerajaan Sarawak untuk meneruskan kesinambungan usaha membantu masyarakat yang memerlukan di Sarawak, khususnya bagi golongan B40 dan golongan miskin yang memerlukan bantuan baik pulih atau bina semula rumah. Setakat ini, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan sejumlah 1.485 juta ringgit untuk projek PPRMS dan telah memanfaatkan 213 penghuni rumah miskin di Sarawak. Berikut pula mengenai program perasmian sistem tagang dan pelepasan benih ikan di Sungai Amur Belaga pada Rabu. Menteri Muda Pembangunan Pertanian, Tanah Adat dan Wilayah, Dr. Abdul Rahman Ismail telah menyempurnakan program tersebut yang turut dihadiri Menteri Muda Utiliti, Elektrik Luar Bandar Merangkap Adun Belaga Datuk Liwan Lagang. Sebagai simbolik perasmian, Dr. Abdul Rahman dan Datuk Liwan melepaskan benih ikan dan majlis diteruskan dengan menyerahkan sijil sistem tagang kepada tuai rumah. Program yang dianjurkan Jabatan Pertanian Daerah Belaga itu juga mendapat kerjasama daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Umar Long Amor. Berita selanjutnya, Pemangku Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof telah bersama menjayakan program Info on Wheel IOW Merdeka, anjuran Jabatan Penerangan Daerah Miri, sempena pelancaran Bulan Kesebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 yang diadakan di Pekarangan Komplek Islam Miri pada Rabu. Selain itu, ianya juga untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan masyarakat di negeri ini dan turut diselitkan maklumat mengenai pencegahan COVID-19. Sementara itu, penganjuran program IOW Merdeka yang diadakan pada tahun ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat dasar kerajaan kepada rakyat sempena menyambut Bulan Kebangsaan dan Hari Sarawak di semua daerah di Sarawak. Pegawai Jabatan Penerangan Daerah Marudi, Zaini Moshidi berkata, penganjuran IOW Merdeka kali ini sedikit berbeza dengan mengutamakan garis panduan prosedur operasi standard SOP semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Info on Wheel ini diadakan di semua daerah, iaitu di Sarawak ini kita ada 33 buah pejabat penerangan daerah di Sarawak.
di mana setiap pejabat penerangan daerah diminta untuk membuat 20 aktiviti lah, 20 aktiviti yang dilaksanakan sejak 16 Julai sehinggalah 16 September ini untuk meraihkan bulan kemerdekaan dan juga Hari Sarawak hari itu. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas program tersebut di Wisma Persekutuan Marudi pada Rabu. Simbolik perasmian IOW itu telah disempurnakan Pegawai Penerangan Daerah Marudi dengan menyerahkan jalur gemilang kepada setiap ketua jabatan yang hadir. Dalam pada itu, sebanyak 20 aktiviti seumpama ini juga akan diadakan di daerah Marudi melibatkan beberapa agensi kerajaan di beberapa buah rumah panjang dalam kawasan Dun Mulu dan Marudi. Beralih ke perkembangan di Bintulu, beberapa jalan raya di sekitar Bintulu perlu diselenggara disebabkan jalan berlubang dan rosak. Menurut Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu, Johnny Pang, ketika ditemui selepas mengadakan tinjauan di Bintulu pada Rabu, penyelenggaraan Jalan Kidurong penting untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Tambah Johnny Pang, penyelenggaraan berkala Jalan Kidurong perlu memandangkan itu merupakan jalan utama untuk kenderaan berat dari Pelabuhan Bintulu, loji serta kilang minyak dan gas di Bandar Bintulu. Di samping itu, jalan tersebut juga menjadi laluan utama bagi sebilangan besar penduduk dari Sungai Pelan dan rancangan perumahan rakyat RPR Kidurong untuk aktiviti harian mereka. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media hari ini melaporkan tiada kes positif COVID-19 dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 678 kes. JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 4 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini adalah seramai 621 orang atau 91.59%. Sebanyak 38 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang atau 2.80%. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sentiasa berwaspada dan patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.